Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pembuka bicara. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arisana Ashmisha binti Akmal, nombor matrik 08DKA18F2034 selaku ketua untuk video e-folio ini. Tajuk tugasan yang diberi adalah kelestarian alam sekitar. Dan saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nama saya Nur Alia Alina binti Memarani, nombor matrik 08DKA18F2008. Nama saya Nofatini binti Azmi, nombor matrik saya 08 DKA 18F 2016. Nama saya Inawafa Wahidah binti Sulaiman, saya daripada Kedas DKA 5A. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu kami untuk menyiapkan kerja khusus e-folio komunikasi dan penyiaran Islam ini, iaitu mengenai keprihatinan Malaysia ke arah menjaga dan mengekalkan kelestarian alam sekitar pada masa kini. Sehubungan dengan itu, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah komunikasi dan penyiaran Islam iaitu Ustaz Luqman yang telah banyak membantu kami menyiapkan e-folio. Beliau juga telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami sepanjang proses membuat e-folio. Kesabaran beliau amat kami hargai. Akhir sekali, terima kasih kepada rakan-rakan sekelas yang sama-sama berbincang dan berkongsi maklumat untuk menyiapkan e-folio. Terima kasih sekali. Objektif video e-folio ini adalah terdiri daripada 3 aspek. Yang pertama, untuk menerangkan kelestarian alam sekitar dan kepentingannya. Yang kedua, memberi pendedahan dan kesedaran betapa pentingnya mengekalkan kelestarian alam sekitar. Yang ketiga, untuk menggalakkan masyarakat agar mengikuti langkah untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan kelestarian alam sekitar. Mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan lestari ialah tetap seperti sedia kala, tidak berubah-ubah. Melestarikan pula ialah membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal. Manakala, pembangunan lestari ialah pembangunan yang berlaku tanpa berubah-ubah atau tanpa mengubah sesuatu yang lainnya. Justru itu, Dewan Bahasa memberi definisi kelestarian ialah keadaan seperti hutan, persekitaran dan lain-lain yang tidak akan berubah atau yang terpelihara. Oleh itu, maksud melestarikan alam sekitar menurut Kamus Dewan ialah lestari bermaksud tidak berubah-ubah, kekal atau tetap. Maka, melestarikan alam sekitar bermaksud kita membiarkan atau memelihara alam sekitar supaya kekal seperti sedia kala. Kelestarian dan kepentingan alam sekitar disebutkan secara tersurat dan tersirat dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis di antaranya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan mengenai penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Allah, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami daripada sisaan api neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Ayat ini menunjukkan bahawa secara fizikal alam sekitar dan seluruh cakrawala ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Orang-orang yang beriman perlu sentiasa berusaha menjadikan alam sekitar terpelihara dan bersih, bukan sahaja dalam keadaan aman, malah di dalam apa jua situasi. Ajar Islam mengajar umatnya supaya melestarikan alam sekitar kerana di sebalik kehijauan hutan dan kebiruan langit tertera ayatullah yang memperlihatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Seperti yang boleh kita lihat, di bahagian kiri saya terdapat beberapa keratan akhbar tentang usaha yang dijalankan terhadap kelestarian alam sekitar dan memupuk sikap kesedaran di kalangan pelajar terhadap alam sekitar. Saya akan menerangkan tentang kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Terdapat beberapa kepentingan alam sekitar yang perlu kita tahu. Antaranya ialah habitat flora dan fauna akan terjaga. Hal ini demikian kerana kita masih lagi bergantung kepada sumber flora dan fauna dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam aspek bekalan makanan. Seterusnya, kesihatan manusia juga akan terjamin. Kita merupakan makhluk yang lemah dan mudah untuk dijangkiti penyakit, terutamanya jika alam sekitar tidak terjaga. Oleh itu, aktiviti seperti gotong royong wajar digalakkan dan kecekapan pengurusan sampah hendaklah ditambah baik oleh pihak yang berwajib. Mutiara kata, mencegah lebih baik daripada mengubati. Akhir sekali, ianya adalah untuk kelangsungan hidup generasi akan datang. Kesan-kesan alam sekitar yang berlaku di Malaysia ada 3. Yang pertama adalah menjejaskan habitat flora dan fauna. Yang kedua adalah fenomena pemanasan global. Yang ketiga adalah fenomena banjir kilat.
Kesan-kesan alam sekitar yang berlaku di Malaysia adalah yang pertama ialah menjejaskan habitat flora dan fauna. Pengeksploitasian alam sekitar yang melibatkan kerja-kerja perdebangan hutan atau pembukaan baru kawasan hutan yang mendatangkan ancaman yang serius terhadap habitat flora dan fauna. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu edisi kedua pada tahun 1996, flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu-satu daerah atau pada satu masa. Manakala fauna pula bermaksud seluruh binatang yang hidup di suatu tempat. Oleh itu, kepupusan flora dan fauna membawa maksud kebinasaan atau kepupusan habitat haiwan dan tumbuh-tumbuhan dari kawasan asal. Pengeksploitasian alam sekitar ini juga menyebabkan haiwan yang mendiami sesuatu kawasan terpaksa berpindah ke kawasan lain. Hal ini menyebabkan kitaran kehidupan flora dan fauna ini terjejas. Oleh itu, pengeksploitasian alam sekitar mampu membawa kesan kepada kemusnahan habitat flora dan fauna. Selain itu, alam sekitar juga membawa kesan terhadap fenomena pemanasan global. Menurut laporan daripada Intergovernmental Panel on Climate Change iaitu IPCC, menyatakan bahawa peningkatan suhu global yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 berpunca daripada pelepasan gas berbahaya ke atmosfera yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Pengeksploitasian alam sekitar menyebabkan kawasan hutan diteroka dan dimusnahkan secara besar-besaran. Apabila pokok-pokok ditebang, cahaya matahari akan terus sampai ke permukaan bumi tanpa ada halangan daripada tumbuhan yang redam. Hal ini akan menyebabkan gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia dan haiwan terbebas dan terkumpul di dalam udara kerana ketiadaan pokok yang berfungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penebas gas oksigen. Fenomena ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu setempat yang menyumbang kepada fenomena pemanasan global. Kesan yang ketiga ialah fenomena bencana alam. Misalnya fenomena banjir kilat. Apabila kawasan hutan ditebang, maka tumbuhan yang berfungsi sebagai pengalir air hujan akan hilang. Hal ini akan menyebabkan hujan akan terus sampai ke permukaan bumi tanpa ada halangan dan mencukir struktur tanah. Seterusnya, ia dibawa air hujan sebagai larian air permukaan dalam sungai dan menyebabkan mendapan sungai yang boleh mengakibatkan berlaku banjir kilat. Kejadian tanah runtuh juga boleh berlaku apabila tanah kehilangan cengkaman daripada akar-akar pokok. Antara langkah yang boleh diambil untuk membendung isu pengeksploitasian alam sekitar secara rakus oleh manusia ialah dengan memperkasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Akta ini perlu ditambah baik dengan memperketatkan larangan dan kawalan mengenai pencemaran, penerokaan hutan dan sebagainya. Hukuman yang berat perlu dilaksanakan ke atas mereka yang didapati bersalah dalam kegiatan pengeksploitasian alam sekitar secara haram. Hal ini penting agar individu atau golongan ini serik untuk mengulangi kesilapan mereka pada masa yang akan datang. Seterusnya, melalui aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan hutan, pengeksploitasian alam sekitar sememangnya menyebabkan hutan dimusnahkan dengan giat. Pemeliharaan hutan seperti penanaman semula, pokok-pokok dapat dijadikan tempat serapan air hujan yang lebih berkesan bagi mengelakkan berlaku fenomena banjir kilat. Penanaman semula pokok-pokok juga dapat membekalkan gas oksigen yang cukup untuk penghuni bumi. Hal ini akan menjadikan bumi lebih hijau dan tidak terlalu panas. Kesimpulannya, kegiatan mengeksploitasian sumber alam sekitar haruslah dibendung dengan lebih giat agar kegiatan ini tidak membawa kesan negatif terhadap kelestarian bumi. Semua pihak, terutamanya pihak kerajaan melalui Jabatan Alam Sekitar, haruslah memainkan peranan penting dan aktif dalam membendung masalah ini. Penglibatan pelbagai pihak sememangnya akan membawa kesan positif terhadap usaha membendung masalah alam sekitar. Sekian.